Okey, ambil buku tu, kita akan pakai buku tu. Kuliah kat sini kuliah kita 2 bulan sekali ni, kat sini kita akan pakai buku ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah guna inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini, dan ini merupakan kuliah kita yang pertama yang rasmi lah, yang rasmi yang pertama. Dan kita akan menggunakan kitab doa dalam Al-Quran, kisah dan tafsiran. Dalam bahasa Arab dia Fathur Rahman. Fathur Rahman ni tajuk buku saya ni, Fathur Rahman Qasasa wa Tafsir Ad'iyatil Quran, kisah dan tafsiran terhadap doa yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ni dia ada banyak doa. Sumber doa kita ni ada 4 sumber doa. Yang pertama dia doa-doa yang Allah susun dalam Al-Quran. Ni doa yang paling istimewa, yang paling hebat sekali. Doa yang Allah susun dalam Al-Quran. Ini kalau kita nak cari doa-doa yang paling istimewa, doa ni lah doa yang macam ni, doa yang Allah susun dalam Quran ni. Yang kedua, doa yang bersumberkan daripada Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW cerita tentang ada seorang sahabat mai tanya, ya Rasulullah, saya ni dibebankan dengan hutang, macam mana saya nak buat? Nabi ajak dia doa, Allahumma inna na'udzubika min Allahumma hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati wa qahri rijal. Contoh. Itu doa-doa yang diajak oleh Nabi SAW. Ni bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini doa-doa yang Nabi SAW ajar dekat kita, bersumberkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, sumber doa ni daripada susunan alim ulama tolong susun doa-doa kat kita. Sebagai contoh, doa awal tahun akhir tahun kan. Tu doa akhir tahun awal tahun tu tak ada sumber daripada Nabi SAW. Sekadar doa, ya Allah, ya tahun lepas kalau ada dosa aku buat, tolong ampunkan. Tahun depan tolong jauhkan aku daripada dosa, maksiat, bimbing aku. Itu doa-doa yang ulama susun. Tak ada dalam hadis, tapi ulama tolong susun kat kita. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Yang keempat, doa yang kita sendiri hajat. Ada benda yang kita sendiri yang nak. Maka doa ni kita panjatlah. Beli kereta nak minta loan lulus kereta kan, beli rumah nak minta loan, macam itulah. Kemudian salli alaihi Muhammad, berkenan kat seorang tu, minta dia pun berkenan kat kita balik, contoh kan. Jadi doa-doa yang subhanallah yang kita panjatkan, salli alaihi Muhammad, yang tak ada dalil, tak ada sumber daripada mana-mana, daripada hati kita sendiri pun boleh, tak ada masalah apa. Selagi dia benda-benda kebaikan untuk kita. Baik, itu sebagai sumber-sumber doa. Lalu subhanallah, salli alaihi Muhammad, yang kita susun dalam buku ni ialah doa-doa yang Allah susun dalam Quran. Yang menarik dia, bila cerita dalam Quran ni, dia mesti ada asbabun nuzul dia, sebab turun ayat dia, ataupun dia mesti ada kisah-kisah yang terkandung di sebalik dia. Yang tu yang menarik tu. Kalau tuan-tuan jumpa dekat pasaran, banyak ada orang jual buku-buku tentang doa lah, buku tentang doa apa semua. Tapi yang sedikit istimewanya buku kita ni, sebab ada doa,
ada kisah di sebalik dia. Yang tu yang kita nak tahu tu. Tuan-tuan, buku ni satgi tuan-tuan banyak guna lu. Cuma jangan bagi balik ya. Ada orang dia dah guna lunyai dah bagi balik. Tak patut sungguhlah. Subhanallah. Dia dah guna, siap tulis lagi tobit tu. Saya tak edit beli ustaz ambil. Subhanallah. Geram kita macam tak apalah ambil lah. Tuan-tuan sekalian semak satgi tuan-tuan, kira harga dia dekat belakang tu RM18. Kau rasa susah nak tunggu balik duit RM2 tu, tuan-tuan halalkanlah RM2 tu. Tuan-tuan niat-niat sedekah je lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian selamat, nak lagi mudah tuan-tuan bagi RM50, senang. Yang lebih tu tuan-tuan halal bang. Itu lagi bagus. Baik, salih ala Sayyid Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita masuk pada doa yang pertama hari ni. Doa yang pertama. Jadi tuan-tuan, kalau mengikut jadual yang diberikan kepada saya kuliah saya mula 9.30 lah. Itu perjanjian awal dia. Sebab saya dah kuliah subuh tadi satu dekat. Jadi saya dah betul saya maklum awal lah, aku tunggu ustaz pukul 9 tak sampai lagi. Saya punya perjanjian dengan pihak masjid, dengan pihak pengurus 9.30 pagi kuliah saya. Jadi dan kuliah saya 2 bulan sekali. Saya ada selang-seling dengan tempat lain. 2 bulan sekali. Jadi Ustaz Somad bulan depan tak ada, bulan lagi 1 dah boleh. Saya pun faham lah ni time COVID-19 ni orang takut nak main masjid kan. Tak apalah tuan-tuan, sebenarnya kita pun expected juga sebenarnya macam ni. Bila pergi kuliah-kuliah saya dah tak, dalam hati saya tak letak kehadiran yang ramai, sebab ramai orang yang dia berhati-hati dan tak salah pun. Sungguh tuan-tuan Ustaz Somad, kalau tuan-tuan ada sampai bahkan bila ada satu keadaan Allahumma salli Somad disuruh, diperintahkan macam dah dekat Kuwait baru ni ada azan kan, solat fi buyutikum, sembahyanglah kamu di rumah-rumah kamu, disuruh sembahyang di rumah. Pasal apa? Bila ada wabak macam itulah keadaan dia, tak ada masalah apa. Jadi setakat sekarang ni masih kita harap masih terkawal, dan kita pun dengan cautious lah, dengan berhati-hati, ada hand sanitizer lah apa sedia kat depan pintu, jaga kalau kita ada batuk-batuk ke ada apa yang rasa semacam simptom-simptom yang tak sepatutnya tu, kita duduk di rumah sajalah, takut sebagainya kan. Lagi bukan setakat kita jangkit dengan wali pula, kita menyusahkan wali sebagainya, maka kita berhati-hati dari segi yang tu. Faham lah Ustaz Syamah. Jadi kita main ni okey lah, insya-Allah. Saya pun tak ni sangat, cumanya jangan sandak kat dinding, sebab sandak kat dinding, orang yang sandak kat dinding tu lagi awal sekali kena jangkitan. Itu lawak saja. Kalau tidur lagi cepat. Lagi cepat mengantuk. Baik. Doa yang pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa dia, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat ke-127. Ayat ni, doa ni kita selalu duk baca lah. Kadang-kadang kita tambah-tambah sikit. Rabbana taqabbal minna du'aana salatana siyamana, kan kita duk tambah-tambah. Ya Allah, terimalah daripada kami doa kami, sembahyang kami, puasa kami, kita sebut selalu kan. Ayat dia yang betul, yang seperti yang Allah sebut dalam Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Siapakah yang panjat, siapakah yang memanjat doa ini, siapakah yang menyebutkan doa ini? Kisah dan tafsirannya. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam selepas pembinaan Kaabah. Oh gitu kisah dia. Kisah dia doa ini rupa-rupanya dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebab tu dia sebut Rabbana taqabbal minna, adana nahnu, maksud kami. Rupanya dia doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ayah, Nabi Ismail anak. Bila selepas selesai pembinaan Kaabah, Allah yang perintah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membina ataupun membangunkan Kaabah. Bila bangunkan Kaabah, selesai pembangunan Kaabah, pembinaan Kaabah, maka waktu itulah diajak, diperintahkan oleh Allah, dan Nabi SAW, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail panjat doa ni.
Firman Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama dengan Ismail seraya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-qawa'id adalah jamak daripada lafaz qa'idah, bermaksud tiang ataupun tapak asas. Dulu tuan-tuan, Allah berfirman, hai Muhammad, ceritakan kepada kaummu kisah Ibrahim dan Ismail membina Kaabah dan meninggikan tapak asasnya yang dilakukan oleh keduanya. Kemudian keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah di atas foundation yang telah tersedia. Foundation tu main mana? Sebab sebenarnya Kaabah ni telah pun ada sebelum daripada dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Terbinanya Kaabah ni dibina oleh para malaikat semenjak daripada zaman Nabi Adam AS. Dah ada. Kemudian berlaku macam-macam waktu tu, antaranya berlaku apa? Berlaku ribut ataupun berlaku banjir yang besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS, menghancurkan seluruhnya termasuk dengan Kaabah. Yang tinggal tu hanya bonggolan-bonggolan baki yang menunjukkan itulah tapak asal Kaabah. Allah yang susun Nabi Ibrahim AS untuk bawa isteri dia Hajar, dia tinggal di tempat tu. Itu susunan Allah. Rupa-rupanya di situlah tapak asal Kaabah. Ada macam bonggol unta duduk dekat dalam tanah tu. Maka di situlah dibangunkan semula Kaabah tu. Subhanallah, tu kisah dia. Sekarang ni sedih tuan-tuan, kita boleh tengok aja Kaabah, tak boleh nak pergi dah. Setakat sekarang ni, yang kita tak tahu ni sampai bila ni, kita tak tahu ni. Saya duduk tengok, Allah, saya sepatutnya jadual ni nak pergi umrah bulan 9 ni, buat jemaah lepas musim haji nak buat pergi. Ni tak tahu ni, masih tak tahu cerita lagi macam mana keadaan ni. Tuan-tuan, inilah peristiwa-peristiwa akhir zaman yang berlaku. Ini bukan first time sebenarnya tutup Baitullah. Nah, ni bukan first time, tapi first time jadi dengan kita, yang kita tengok sendiri. Subhanallah, pertama kali kita tengok orang sembahyang dalam keadaan sangat jauh daripada Kaabah, tak boleh nak sentuh Kaabah langsung. Siapa-siapa yang dah pi dah pernah rasa dah sentuh dah Kaabah, dah pernah cium Hajarul Aswad, alhamdulillah, Allah izin kita. Tapi ada orang yang langsung tak pernah pergi, tak pernah sampai lagi, tak pernah pegang lagi, tak pernah cium lagi Baitullah tu, tak pernah cium lagi Hajarul Aswad tu. Dia duduk tengok tu, teringin nak pergi. Apa kita boleh buat ni? Kita doa aja supaya benda ni reda balik, benda ni dah kurang, dan kita satu hari Allah izin balik untuk kita pergi ke Masjidil Haram. Nah, waktu kita takut kadang-kadang tuan-tuan, orang duk buat maksiat sampai ke Masjidil Haram. Dia pun buat maksiat tu sampai dekat kawasan Masjidil Haram, sampai bukan sakat depa kena. Kita duk pesan dah, jangan duk buat benda tak patut buat. Jangan kita diam, seolah macam kita redha atas perbuatan maksiat tu. Bila Allah turun bala, bukan seorang dia seorang kena, semua orang kena. Tidak ni. Macam hari tu tuan-tuan, ada laki-laki yang pakai macam orang perempuan. Tak tahulah, ada IC dia tulis laki-laki, kita kata laki-laki lah. Tidak ni. Macam tak setuju dengan saya je. Cangguk tengok. Tak tahu ke kata dia. Tuan-tuan buat kesu. Lepas tu dia sebut-sebut pula, dia kata apa? Tengok, kalau saya buat salah, Allah turunlah bala. Allah tak turun bala pun. Yang kita duk nasihat tu pasal apa? Pasal kalau turun bala bukan dia seorang kena. Terus dia sibuklah dengan hai orang, dia kata. Bukan dia kata, orang duk kata. Tak, dia sibuklah dengan hai orang, biar dia lah. Dia nak pakai baju kurung ke? Dia nak pakai baju ke? Dia tak mau pakai baju ke? Tu hai dia dengan Allah. Siapa kata hai dengan Allah? Kita tengok maksiat, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, man ra'a minkum munkaran fayughir biyadihi. Siapa yang tengok benda maksiat, maka hentikan dengan tangan dia. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bil qalbi, fa innahu adhaful iman. Nabi kata, au kama qala. Kamu tak mampu sebut dengan lidah, kamu tak mampu sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kamu ni rasa tak puas, rasa tak seronok dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, bila dia buat macam tu, apa jadi? Maka itu kemungkaran. Orang lelaki pakai pakaian perempuan itu sudah dilaknat oleh Allah. Orang lelaki pakai pakaian perempuan dilaknat oleh Allah. Orang perempuan pakai pakaian lelaki, Allah laknat dia. Bertambah laknat buat di kawasan Masjidil Haram, dalam kawasan Masjidil Haram. Lepas tu kita boleh seronok duduk diam saja. Tak boleh, kena kata, kena sebut. Sebab kita tahu sekali kalau turun bala bukan dia seorang kena, semua orang kena.
Kita takut tuan-tuan, bukan nak kata dia tu, bukan nak kata kes ni jadi ni pasal dia tu. Saya duk kata apa? Saya Ustaz Jafri kata kes dia tu lah yang jadi turun bala ni, dah bukan macam tu. Maksud dia, tu salah satu benda yang berlaku di kawasan Kaabah yang kita nampak. Entah apa lagi ada macam-macam kemaksiatan. Orang tipu orang dekat kawasan Kaabah, orang pi curi barang orang dekat kawasan Kaabah. Tuan-tuan kan? Kita duk tawaf kena seluk poket lah, kena curi lah. Macam-macam kemaksiatan dan kejahatan yang dia buat. Bukan setakat ni, dekat kawasan Kaabah pun dia boleh buat benda-benda yang jahat-jahat ni yang kita tak mampu fikir dengan akal. Dalam kawasan Kaabah kot. Dia ni. Dan ni tuan-tuan, orang dulu kalau nak curi bukan dalam masjid lah. Curi kolok okey-okey kan. Masjid takkan nak curi dalam masjid kot kita kata kan. Tengok ni. Sekarang tak ada tuan-tuan. Tu yang tu tengok dah tinggal kayu lah tu. Cokmar tu. Dulu cokmar tu tuan-tuan atas tu berbesi tu. Tengok ni, berbesi buat apa kubah lah apa semua bergamin tuan-tuan. Besi tu dia balas. Ni letaklah apa ni, buat bimbar bukan main, letak kubah cantik tuan-tuan. Dia main malam dia berangkat kubah tu balik. Subhanallah, orang lain dia tak kira dah tuan-tuan. Salih Muhammad, masjid ke Baitullah tu dia boleh buat maksiat, dia boleh buat benda jahat tuan-tuan. Subhanallah, kita tak mampu nak fikir macam mana punya otak dan akal manusia ni sampai ke tahap maksiat dia tak kira tempat mana lah. Tuan-tuan, salih Allah Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salih Allah ni Allah takdirkan kita semua satu dunia tak boleh pergi lah ni. Tak boleh pergi. Ini semua kerja Allah. Kita boleh buat apa ni? Kita doa je lah. Doa supaya Allah redakan benda ni. Kita pun takut juga ni dekat Malaysia ni pun. Ni sampai dah 200 orang lebih dah. Tuan-tuan, dah 200 orang lebih dah. Salih Muhammad. Benda yang berjangkit yang kita tak nampak. Kalau tuan-tuan pakai mask ni, tuan-tuan pakai mask, fungsi mask ni apa? Dua halang kita punya virus kita pergi ke orang, ataupun orang punya virus main kat kita kan. Tapi orang batuk-batuk kalau dia duduk jauh pada kita tu, selamat kita tu tak kena lah. Tengok ni, kalau kita batuk kita tutup supaya jangan batuk kita tutupi ke orang. Sebab tu kita pakai mask. Dan kita boleh nampak orang batuk ke orang bersin ke, kita boleh jauh diri pada dia. Ni tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Lah ni kalau dulu orang batuk kan, kita orang batuk ke orang bersin kan, lepas tu kita pun doa kat dia kan, kita pun lah ni orang bersin kita, bersin. ada seorang tu dia tulis dalam Facebook, dia kata, I miss those days when I sneeze people would say me God bless you kan, but now if I sneeze people would curse me, dia kata. Kalau aku merindukan momen dulu kalau aku bersin orang kata God bless me, tapi lah ni kalau aku bersin orang maki. Subhanallah. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Baik tuan-tuan yang bersekalian, salih alaihi Muhammad. Kadang-kadang apa yang berlaku ni balik kepada kita. Tengok, kita buat maksiat tahun Allahumma salli alaihi 478 Hijrah. Waktu tu berlaku satu musibah, berlaku satu wabak di Iraq. Waktu tu berlaku wabak di Iraq, salih alaihi sampai menyebabkan bukan setakat manusia mati, dengan binatang-binatang pun mati. Dia cerita riwayat sampai Ibnu Katsir cerita ada angin hitam yang mai wabak. Lalu tuan-tuan, apa yang buat pemerintah pada waktu itu, dia pecahkan semua benda-benda yang membawa pada maksiat. Barang-barang muzik lah, apa semua benda-benda yang boleh cenderung maksiat ni dia patahkan, dia pecahkan. Bila terhenti maksiat, terhentilah wabak. Tu tuan-tuan, tu keadaannya. Baik, Imam Ibnu Katsir, menurut Imam Ibnu Katsir, bacaan doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Ismail seperti firman Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Surah Al-Baqarah ayat 128 hingga akhir yang akan dibincangkan pada doa yang kedua nanti. Walaupun mereka melakukan amal soleh, iaitu membangun Kaabah, namun mereka tetap berdoa supaya amalan mereka itu diterima oleh Allah. An Wuhaibi ibn al-Wardi annahu qara'a wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min baiti wa Ismail
Rabbana taqabbal minna, thumma yabki wa yaqulu ya Khalilur Rahman tarfa'u qawaima baitir rahman wa anta mushfiqun alla yataqabbala minka au kama qala. Allah Rabbi, tengok dia kata apa. Tengok macam mana ulama melihat. Ulama melihat dengan pandangan hati daripada kita melihat daripada pandangan mata kita. Kita tengok pandangan mata kita kata apa? Oh, Nabi Ibrahim baca doa ni waktu dia buat Kaabah. Oh, kita kata tu lah. Tapi ulama melihat apa? Tu kita tengok. Direkodkan oleh Wahid bin Ward, dia membaca firman-Nya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, saya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Selesai membaca firman Allah itu, Wahid bin Ward menangis dan berkata, wahai kekasih Tuhan yang Maha Pemurah, engkau sedang meninggikan dasar-dasar Baitullah, tapi engkau merasa takut bila amalanmu tidak diterima. Tu yang pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah, tahu Khalilullah ni kekasih Allah. Kekasih Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan setakat dia nabi, dia rasul, bukan setakat rasul, ulul azmi, bukan setakat ulul azmi, Khalilullah. Dan dia buat apa tu? Dia buat perintah Allah. Allah perintah dia buat, bukan benda kecil-kecil, buat benda buat Baitullah, buat Kaabah. Kaabah yang kita guna sampai, orang akan guna sampai hari kiamat. Ini tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, walaupun satu hari tak ada Kaabah tu, kiblat kita tetap arah tu. Katalah takdir, na'udzubillah min dzalik. Kata runtuh Kaabah tu sampai tak ada unsur Kaabah, tetap arah kita menghadap ke arah tu. Nah, maksudnya bukan kita menghadap ke Kaabah, bukan kita menyembah Kaabah tu, tetapi kita menghalalkan arah dia ke arah Kaabah. Faham tak ni? Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, yang dibangunkan siapa ni? Dibangunkan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah. Membangunkan apa? Kaabah atas perintah pada Allah. Tu pun dia rasa takut amalan dia tak terima. Menangis sallallahu alaihi Muhammad Wahid bin Ward. Tuan-tuan, cuba banding tengok dengan kita. Cuba banding tengok dengan kita. Kita tuan-tuan baru lepas semayang buat perintah Allah. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan Khalilullah, jauh lagi. Tuan-tuan, kita ni hamba Allah. Tapi lepas kita semayang, kita menunaikan perintah Allah, kita rasa takut dah amal kita tak diterima. Kita relax ya. Saya pun sama. Betul ni, lepas pergi salam, oh lega, relax. Kok highly confident amal kita Allah terima. Kita puasa tuan-tuan, sepanjang 30 hari kita puasa. Hari habis 30 hari puasa, raya tu seronok tu, macam langsung tak ingat tentang kita punya 30 hari puasa tu Allah terima ataupun tidak. Ulama-ulama dulu tuan-tuan ambil tempoh 6 bulan selepas daripada habis Ramadan. 6 bulan tempoh dia duduk doa supaya Allah terima Ramadan dia. Allah bagilah terima Allah. Kalau tidak tuan-tuan, kosong saja. Boleh jadi tak kita duduk puasa dah 40 tahun, pipi depan Allah tengok puasa ada, pahala tak ada. Kita duduk sembahyang berapa puluh tahun tuan-tuan, tapi duduk berasa macam ada pahala. Sembahyang ada, tapi pahala tak ada. Boleh jadi tak? Boleh jadi tuan-tuan. Dalam ibadat kita buat, berapa banyak ibadat kita yang ada unsur riak. Tahu unsur riak? Kita nak tunjuk ke orang apa kita buat. Kita berasa puas bila orang tengok ibadat kita. Kita berasa seronok bila orang puji amalan kita. Dan kita duduk main masjid ni, kita apa? Wah, haji baguslah. Dulu hang bukan macam ni lah. Seronoklah hang jadi macam ni. Aku rasa seronoklah tengok hang macam ni. Berbunga-bunga hati kita waktu orang puji atas kebaikan yang kita buat. Tuan-tuan, boleh jadi sekali dia main riak dalam urusan ibadat kita, yang Allah padam pahala-pahala kita. Tuan-tuan, dah berapa banyak pula amalan-amalan kita yang kita ungkit. Kita ungkit, kita sebut. Malam duk syuting program RTM. Malah, lepas tu sambil duk syuting tu sebut jangan mengungkit benda. Itu kakak yang duk buat make up artis tu. Dia kata tu sambil duk make up artis yang seorang lagi, Ustaz, saya baru je mengungkit kat suami saya semalam. Macam mana pahala saya, Ustaz? Sambil duduk touch up artis orang tu. Saya baru je mengungkit amalan saya, Ustaz. Baru duduk mengungkit pada suami saya. Kata, kamu ni saya kata kat suami saya macam mana? Betul ni, Ustaz, saya kata kat suami saya. Dia kata, tu kalau saya tak buat tu, sebut tu. Bahaya tuan-tuan, jangan main-main. Satu benda yang Allah sangat marah tuan-tuan ialah mengungkit kebaikan.
Jangan duk sebut, jangan duk ungkit. Benda kita bagi tu pahala Allah bagi banyak dah tuan-tuan. Benda Allah bagi kat kita tu, benda yang kita bagi ke orang, benda yang kita sedekah, benda yang kebaikan yang kita buat tu, Allah bagi pahala banyak dah. Tambah-tambah isteri. Isteri ni tuan-tuan tahu tak? Orang perempuan lah paling mudah masuk syurga. Orang perempuan paling mudah masuk, sebab dia setiap hari dalam hidup dia cuma cari pahala ya. Dia buat kerja dia jadi pahala, jadi pahala, jadi pahala, jadi pahala. Tuan-tuan, muslimat bangun dulu kan suami bangun dulu? Suami, bagus sungguh suami dia. Hebatlah. Tapi biasa orang perempuan bangun dulu kan. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun sembahyang, pahala dia. Dia kejut anak-anak dia bangun sembahyang, pahala dia. Tuan-tuan kejut anak, dengan harap apa pun anak kejut. Anak kejut pak. Isteri kejut anak. Tuan-tuan, bila kita kejut orang untuk sembahyang, dapat pahala kita tak? Dapat pahala. Jangan main-main. Kejut, dengar bunyi dia punya kejut anak tu, pak rumah sebelah tu dengar. Bangun. Dengar. Dia dah jaga dah. Bukan sekat anak dia jaga, anak tu jiran sebelah tu jaga sekali. Subhanallah tuan-tuan. Dia kejut anak dia bangun sembahyang, suami dia bangun sembahyang. Dia kejut suami dia sedia baju. Sedia baju tak suami? Sedia baju untuk suami pergi sembahyang. Sedia kopiah untuk suami pergi sembahyang. Sediakan plekat untuk kopiah untuk pergi sembahyang. Suami dia naik motor pergi masjid sembahyang. Suami dia pergi masjid tu, pahala dapat ke dah? Balik lagi tuan-tuan, siap masak pula, siap masak. Sebab tu kata sedekah yang paling baik ialah sedekah kepada ahli keluarga. Kita ni buat apa ni? Masak apa semua. Sekali bagi suami makan pula, bagi ni kita masak untuk bagi suami kita sahur untuk dia berpuasa. Puasa dia pun kita tumpang pahala dia. Kita masak pula sekali untuk suami kita ni makan buka puasa. Puasa dia pun kita tumpang pahala dia. Anak kita lagi. Sebab tu saya kata orang perempuan paling banyak pahala setiap hari. Kan? Tentang perasaan tu pun tidak aja. Ni. So lagi pergi hantar anak ke sekolah tuan-tuan, subhanallah, kalau saya ada seorang yang duduk dekat rumah saya, dia nak pergi sekolah, dia nak pergi belajar agama, dia nak pergi belajar. Saya kata, jom naik motor saya pergi hantar dia pergi sekolah supaya dia dapat belajar agama. Dia pergi belajar urusan hidup dia. Tuan-tuan, dia jadi orang baik disebabkan dia belajar. Yang saya duduk pergi hantar dia tak hari, saya tumpang tak ganjaran dia. Tumpang tak? Tumpang tuan-tuan. Tu kita duduk buat, kita duduk hantar anak kita sekolah tiap hari. Kita tak berasa pasal kita buat kat anak kita. Walhal itulah ganjaran pahala yang paling besar yang kita dapat setiap hari. Setiap hari. Tuan-tuan, Allah bagi pahala, berlonggok-longgok pahala. Tu suami kita tu gedung pahala. Dia balik rumah je tuan-tuan. Nah bang, orang dahaga bang. Oh ya. Bagi pun betul yang buka pun tak. Nah ayat lah buka sendiri. Pun ada pahala, apatah lagi kalau kita tuan yang ada bagi dia minum sebagainya. Subhanallah, sampai dalam riwayat sebut pahala seumpama berpuasa apa sebagainya. Tuan-tuan, senyum je kat suami, pun pahala, subhanallah, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, berhias untuk suami. Cerita dia pahala ni Allah bagi. Tahu tak sampai bila? Sampai dia ungkit. Allah bagi pahala berlambat-lambat tuan-tuan. Baru ni ada seorang bercerai umur 40, bercerai selepas 40 tahun perkahwinan. 40 tahun kahwin, anak cucu berderet dah, cerai. Bila bercerai baik tak? Bila bercerai tu bercakap baik tak pasal pasangan tu? Tak ada yang baik dah. Tak ada yang baik dah. Tak, Allah larang, Allah laknat kepada orang perempuan yang kata suami saya tak ada baik. Nah, dia sebut apa? Tak ada baik langsung suami saya ni. Walhal dia dulu waktu kahwin tuan-tuan memang macam kerengga sungguh tuan. Macam tu badan waktu baru kahwin. Lah ni kecil sikit pada peti 3 pintu ya. Tu pun tak berasa gitu. Faham ni Ustaz? Faham? Suami dia baik. Macam kalau pun tuan-tuan suami dia tu ada benda tak baik dia, tapi ada tak baik dia? Ada tuan-tuan, ada. Sama aja siapa pun. Tapi bila bercerai jadi apa? Langsung tak ada baik. Suami pun sama, isteri pun sama. Yang cerita-cerita buruk je. Isteri saya jahat, isteri saya buat macam ni, isteri saya macam tu, isteri saya macam ni. Isteri dia pula kata, suami saya tu macam tu, suami saya macam ni. Langsung seolah macam langsung tak ada baik. Dia ungkit balik. Dulu tu saya yang duk cari tahu nak.
Suami saya tu waktu dia sakit tu, saya yang duk keluar pergi cari rezeki tu. Waktu dia sakit tu, saya yang duk pergi buat tu, saya buat ni, saya jaga dia, saya basuh ponggong dia, saya basuh, ungkit semua. Habis pahala Allah pada. Nah, Ustaz Ismail. Waktu jaga elok. Dalam ibadat kita tuan-tuan, subhanallah, kadang-kadang takut apa? Takut ada ibadat tapi pahala tak ada. Pasal berapa banyak amalan yang kita buat yang kita ungkit. Dia ni. Berapa banyak amalan yang kita buat yang kita riak, kita nak tunjuk ke orang. Berapa banyak amalan yang kita buat yang kita rasa macam bangga-bangga dengan dia, yang kita takabur dengan amalan-amalan tersebut. Ni semua cerita-cerita yang boleh padam-padam pahala amal. Tak cerita lagi yang kita duk mengumpat orang, yang kita duk mengutuk orang, mengumpat orang, fitnah orang sebagainya, yang pahala kita tu bagi kat orang lain. Jadi tuan-tuan, tu takut tu. Tu tak cerita lagi yang ibadat yang kita buat pada waktu tu yang tak khusyuk, yang tak sempurna. Lepas sembahyang, sebab tu Nabi ajak kat kita baca apa? Istighfar. Lepas sembahyang istighfar. Pasal apa lepas sembahyang istighfar? Pasal takut amalan kita Allah tak terima. Dalam ibadat ni dia kena ada dah khuf wa raja', takut dan harap. Takut dan harap. Lepas ibadat takut Allah tak terima. Tapi salih Muhammad, tapi takat tu yang kita mampu buat. Lepas tu buat macam mana? Kita harap pula Allah terima. Ya Allah, takat ni je lah yang mampu aku buat, ya Allah, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesilapan. Tolong ya Allah, kalau Engkau tak terima, habislah aku tak ada. Jadi kita kita takut amalan kita tak terima, dan kita harap pula amalan kita diterima walaupun penuh dengan cacat dan celah tu. Baik, hadis itu direkodkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bab surah Al-Fatihah daripada Wahid bin Wa'b, status hadisnya sahih. Makna ayat ini seperti firman Allah tentang keadaan orang-orang mukmin yang benar-benar ikhlas dalam ibadat dia. Walladzina yu'tuna ma tu, dan orang-orang yang memberikan dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Salli ala sayyidina Muhammad. Ma'atu. Ayat ini menerangkan tentang mereka yang memberikan semuanya seperti sedekah, nafkah dan segala amal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Wa qulubuhum wajilat, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Iaitu takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir mengatakan Baitullah dibina oleh Nabi Ibrahim, manakala Nabi Ismail yang melafazkan kalimah doa ini. Namun pendapat yang tepat ialah mereka berdua membina Baitullah dan berdoa bersama-sama. Dibuktikan dalam sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini kita masuk kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pendapat yang tepat tentang siapa yang baca doa ni ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sama-sama baca doa tu. Sebagian ulama kata apa? Nabi Ibrahim yang bina Bait Kaabah, Nabi Ismail yang panjat doa tu. Tapi pendapat yang tepat kata dua-duanya berdoa, sama-sama berdoa. Hadis dia, ni hadis dia panjang, kita baca ni. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan kisah berikut. Ibu Nabi Ismail adalah wanita yang pertama memakai mintak, yakni ikat pinggang ataupun bengkung. Orang pertama yang pakai bengkung ni isteri Nabi Ibrahim, iaitu ibu Nabi Ismail. Siapa dia? Hajar. Beliau sengaja memakai bengkung untuk menutup tanda kehamilannya terhadap Sarah, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam yang belum dikurniakan anak, nak sembunyikan mengandung. Kisahnya waktu Nabi Ibrahim dan Sarah pergi ke satu tempat. Bila sampai ke tempat tu, ada seorang raja ni raja yang zalim. Raja ni dia suka pada isteri orang.
Lalu kalau ada isi orang dia nak, tuan-tuan, waktu sampai Nabi Ibrahim dan Sarah ke tempat tu, Nabi Ibrahim kata dekat Sarah, nanti kalau dia tanya siapa kamu, kamu beritahu dia kata saya ni saudara, bukan isteri. Nak sembunyi ya. Tapi bila tengok kecantikan Sarah ni cantik Sarah ni. Kecantikan Sarah ni turun kepada cucu dia, Yusuf, Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan, lalu bila tengok Sarah ni, tak kira dah siapa dah, dia kira dah ambil ya. Waktu dia ambil tu bawa pergi dekat depan raja, raja nak pegang dia. Bila raja nak pegang dia, dia doa, ya Allah lindungilah aku daripada kejahatan si raja ni. Lalu Allah lumpuhkan tangan raja tu, tak boleh angkat. Maksud dia kata, apa yang telah kamu buat ni sampai tak boleh, apa yang telah berlaku ni? Dia kata, aku doa pada Tuhanku agar Allah selamatkan aku daripada kejahatan kau. Ya, doa, mintalah pada Tuhan kamu agar aku diselamat. Betul? Dia pun doa lagi sekali, tangan dia jadi elok balik. Lepas tu bila tangan elok balik, nak pegang lagi. Itu perangai jahat. Sampai kita lah ni pun macam tu lah. Waktu tengah sakit tu, Allah nak pergi masjid lah, apalah, nanti kalau lepas sihat ni nak pergi duduk mengaji lah, apa. Ni? Ya Allah, dah lah sihat-sihat apa, masjid mana, ngaji mana, apa, macam tu lah. Lalu subhanallah, nak pegang lagi sekali, nak pegang, doa lagi sekali, lalu lumpuh lagi sekali, doa lagi sekali. Akhirnya dia kata apa? Dia kata, Salih Al-Zumat, dia kata kat pengawal dia, ni bukan orang ni syaitan ni. Dia kata, halau dia keluar. Waktu halau keluar, dia takut lagi orang tu doa lagi kat dia, dia bagi seorang pembantu istana dia, nama Hajar. Pembantu istana dia nama Hajar. Yang tu yang dia bagi dekat Sarah buat balik bagi kat suami dia. Jadilah pembantu rumah dia beberapa ketika, sampai ke tahap bila dah tua dah, Sarah masih tak punya anak, akhirnya diizinkan Sarah untuk kahwin dengan pembantu dia tadi ni nama Hajar tu. Tu kisah dia. Tu yang dapat Hajar tu. Lalu subhanallah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, bila Hajar nak mengandung, mulalah kan, mula rasa apa, cemburu biasalah manusia kan, rasa cemburu, rasa tak seronok, rasa apa, mula-mula okeylah, betul lama-lama dah mula dah. Akhirnya dia mengandung. Bila mengandung lagi lah, macam mana nak jaga hati kak ni kan, kak ni lagi perasan pula, lagi dia banyak masalah. Pakai bengkung ni tutup supaya tak lagi nampak perut tu. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim membawa beliau pergi bersama dengan anaknya Ismail ketika itu belum lahir, ibunya masih baru lahir, ibunya masih menyusuinya. Waktu tu dah dapat baby dah, bawa Nabi Ibrahim bawa Ismail dengan Hajar ni bawa pergi tempat yang Allah perintah. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Ibrahim menempatkan mereka keduanya di dekat Baitullah, iaitu di bawah sebuah pohon besar di atas Zamzam. Zamzam ada lagi tak? Tak ada lagi. Dekat tempat tu. Bahagian daripada masjid yang paling tinggi waktu tu. Ada tempat tu, ada tempat tinggi sikit, bonggol tu, tempat situ lah mereka duduk, ada pokok sikit, ada tempat Zamzam sebagainya waktu tu, tempat tu. Tak ada apa lagi waktu tu. Ketika itu masih belum ada seorang manusia pun di Mekah, bahkan setitis air pun tidak ada di sana. Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunya di tempat itu. Beliau meletakkan sebuah kantung besar yang berisikan buah kurma dan sebuah bekas yang berisi air minum berhampiran mereka. Kemudian Nabi Ibrahim pun pulang ke negerinya. Maka ibu Nabi Ismail mengikutnya dan berkata, "Hai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi? Tergamakkah engkau meninggalkan kami?" Sallallahu alaihi Muhammad. Tergamakkah engkau meninggalkan kami di tempat yang tandus dan tidak ada seorang pun ini? Ibu Nabi Ismail mengucapkan kata-kata ini berkali-kali, tetapi Nabi Ibrahim tidak sekali pun berpaling kepadanya. Maka ibu Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah Allah telah merintahkan kamu melakukan hal ini?" Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Nabi Ibrahim baru menjawab, "Ya." Ibu Nabi Ismail berkata, "Kalau demikian pasti Allah tidak akan mensia-siakan kami." Tu kisah dia, subhanallah. Nah, tuan-tuan boleh bayang tak kalau suami kita buat macam tu? Dia hantar kita ke satu tempat yang kering kontang, tak ada orang, siapa-siapa pun tak ada. Kita ni tak ada lah, pergi hantar tengah hutan tu. Tuan ni, pergi hantar tengah hutan, siapa pun tak ada, hantar tinggal kat tu.
Kata abang ni buang tebiak gila ke apa? Tak, saya kat sini ni pasal apa? Kata. Lepas tu jalan ni patah balik ni. Patah balik ni dalam keadaan tak pandang belakang lah. Tak makanan, tak air kat situ, jalan pergi. Lepas tu Salih Ahmad yang mak ni, yang isteri ni duk panggil lah. Abang kot lah bahasa kita tu lah. Orang Arab tak macam kita. Orang Arab bukan panggil abang-abang macam kita ni, dia panggil nama. No. Kawan saya seorang duduk kat Mekah, duduk kat dalam kawasan Mekah. Dia kata seronok jadi orang Melayu ni. Pasal apa? Isteri duk panggil abang. Kita kalau saya isteri orang Melayu seronok mesti abang. Isteri dia panggil apa? Yaqub. Nama dia Yaqub. Yaqub, tak. Panggil dia. Mai dia juga. Kita penakut juga ni. Dan subhanallah, dan ya Ibrahim dia panggil suami dia. Mai Salih Ahmad. Jalan buat tak tahu. Ibrahim, mana kamu nak pergi? Tergamakkah kamu tinggal kami kat sini, tempat kering kontang tak ada orang ni? Jalan lagi. Last sekali panggil lagi, tak menunjuk juga, berjalannya. Wahai suamiku, apakah ini perintah daripada Allah? Dia kata. Apakah kamu tinggal ini perintah daripada Allah? Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, salih ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, faqalat lahullahu alladhi amaraka bihadha. Ni Allah perintah kamu ke buat tinggal kami kat sini ni? Qala na'am. Lalu dia kata satu je, ya. Dia kata satu je, ya, na'am. Qala idzan la yudayyi'una. Kalau demikian pasti Allah tak mensia-siakan kami. Ini cerita tawakal seorang isteri ni. Nah, tawakalnya seorang wanita bernama Hajar. Kita ni tuan-tuan, kalau Allah perintah satu benda, mesti ada baik benda kat dia. Kalau Allah perintah satu benda, mesti ada kebaikan di sebalik perintah tersebut. Jangan duduk curi, jangan duduk persoal. Pasal apa Allah suruh macam ni? Pasal apa buat macam ni? Pasal apa kena lagu ni? Pasal apa kami ni orang perempuan suruh pakai tudung? Pasal apa kami ni orang perempuan suruh pakai stoking, pakai tangan, pakai? Dia tanya, ada orang tanya apa tu? Ada yang kata apa? Allah jadikan kami ni orang perempuan ni dengan rambut yang cantik. Orang perempuan rambut cantik. Nah, orang lelaki tak sama je orang perempuan. Orang perempuan ni Allah jadikan dia dengan kulit yang lembut, cantik. Dengan tubuh badan yang cantik, orang perempuan. Tak ni? Orang perempuan kalau pakai bikini cantik. Orang lelaki jangan suruh pakai bikini, memburuk. Mak ni termuntah tengok. Pasal apa? Sebab memang tak cantik. Habis tu pasal apa orang perempuan yang cantik tubuh badan ni, yang cantik rambut ni, yang cantik kulit ni nak kena tutup-tutup? Pasal apa? Bukankah Allah jadikan kecantikan untuk ditunjuk? Kan dia guna hujah macam tu. Tuan-tuan, macam mana kita nak jawab? Subhanallah. Ni nilaian dia, keistimewaan dia. Benda kalau mahal, tuan-tuan tinggal tepi jalan tak? Tuan-tuan beli barang mahal harga dia, belian ke, cincin ke, emas ke, yang mahal bentuk dia, tuan-tuan pitak kat tepi jalan tu tak? Dah, kita pakai pun kadang-kadang kita pakai sekali balik, kita letak balik dekat dalam bekas dia, simpan dia elok. Pasal apa? Bernilai. Betul tak ni? Pasal apa pagi ni macam slow aja macam-macam ni? Virus. Dia tak? Jadi kita simpan, kita jaga. Pasal apa? Sebab dia bernilai. Macam itulah orang perempuan. Orang perempuan ni tinggi nilainya di sisi agama. Maka tutup. Kecantikan rambut dia tu untuk suami dia. Kecantikan tubuh badan dia untuk suami dia. Ni tak masuk syurga lagi. Ini baru dunia ni. Ni dah cantik macam ni lah. Ni baru dunia. Kat akhirat, kat syurga lagi cantik. Ni cantik. Kita boleh masuk syurga ni tuan-tuan, bukan macam ni. Kita masuk syurga nanti bukan macam ni tuan-tuan. Kita ni masuk syurga nanti, ni yang duduk depan saya ni umur 18. Umur 18. Segaklah, subhanallah. Ni tak ada keduk-keduk ni pun tak ada ni. Tuan-tuan, cantiknya subhanallah. Orang lelaki tuan-tuan umur 30. Siapa dia umur 30? Siapa perempuan umur 18? Kalau orang lelaki umur 18 tuan-tuan, duk main Beyblade ni. Tak matang ni orang perempuan. Main matang lah. Waktu matang orang perempuan umur 18. Waktu matang orang lelaki umur 30-an. Time cantik, time segak. Tuan-tuan, salli alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, nanti dekat syurga cantik secantik-cantik. Orang perempuan, orang lelaki
dia ada dekat sana bidadari. Ya, kita orang lelaki-lelaki bela dia bidadari, orang perempuan tak ada kami bidadara, tak ada. Kalau pramugari ada pramugara, tak ada pramugara. Tapi bidadari ada, takkan tak ada bidadara untuk lelaki orang perempuan. Dah, orang perempuan dia Allah akan sesuaikan nikmat syurga mengikut kepada apa keinginan kita waktu hidup di dunia. Allah bagi benda tu, semua benda-benda yang kita tak mampu nak dapat di dunia. Nak dapat apa? Orang lelaki-lelaki dia tuan-tuan, dia minat dia kulit. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Orang lelaki-lelaki Allah letakkan syahwat dia, minat dia kepada orang perempuan. Tak upayalah lagu mana tuan-tuan, dia baik lagu mana pun dia mesti ke arah tu. Jadi sebab tu dia nak isteri dia pakai cantik, isteri dia, kita selalu take for granted dia panggil. Bila dah ada suami tu, suami dah duduk dengan kita dah berapa tahun dah mula tidur pun bagi jojo. Tak ni, suami kita ni nak pegang kita, bawa anak pun tidur sekali dengan kita. Islam ajak nak masuk rumah, nak masuk bilik ayah minta izin. Waktu mana? Waktu tengah hari dengan waktu lepas Isyak. Allah sebut dalam Quran, nak masuk dalam rumah, nak masuk bilik mak, bilik ayah, minta izin waktu. Sebab apa? Sebab mungkin waktu tu mak ayah sedang tidur. Tengah waktu sebelum zuhur tu dan lepas Isyak tu. Kita bukan anak minta izin, anak tidur dalam bilik tu. Dia ni. Lepas tu suami saya tu Ustaz tak mau ni langsung dengan saya, tak mau lah dengan saya. Duk pergi tu, Ustaz syik pergi dah janda tu, syik pergi dah janda tu, syik pergi dah janda tu. Tak pasal apa? Pasal dia tengok cantik kat sana, kat rumah dia tak mau cantik kat dia. Allah Ustaz, suami saya dah kot. Tu salah dia. Sebab orang lelaki-lelaki macam tu, orang lelaki tak ada menopause kan. Sungguh. Orang lelaki dia tak ada, dia lagi dia macam kelapa kan, lagi tua lagi berminyak. Dia cakap orang lelaki ni macam kelapa, lagi tua lagi gatai, ada makcik tersebut. Bukan gatai, Allah bagi. Tuan-tuan jangan bercanggah dengan fitrah. Sungguh tu fitrah dia, Allah bagi tu. Dia kata suami saya okey je Ustaz. Okey. Tengok tu dalam grup WhatsApp dia tu, merapu nombor 1 lagi kita tu. Cuma balik rumah dia mak bini dia cengeng. Kalau jumpa geng-geng dia, tepuk meja ke main tu, terbalik pinggan-pinggan tu. Subhanallah, cuma balik rumah macam tu je. Soleh. Orang lelaki memang macam tu. Nak buat macam mana? Allah jadikan dia macam tu. Tak sedap bercanggah dengan fitrah. Nak buat macam mana? Sebab tu Allah izin. Sebab tu Allah bagi apa? Orang lelaki yang sabar, orang lelaki yang menahan syahwat dia, orang lelaki yang tunduk pandangan dia. Nanti Allah bagi kat dia tu apa yang dia nak kat dunia tu. Allah bagi bidadari kat dia. Orang perempuan ni bukan nak yang tu. Sebab tu orang perempuan kalau lelaki dia mati, dia tak kahwin, tak faham. Orang lelaki-lelaki kalau isteri mati, tuan-tuan, dah tengoklah seminggu baju Allah bawah hangit. Dia tuan-tuan, orang lelaki-lelaki ni di rumah kan, seluar dalam dia tak tahu tak kat mana. Seluar dalam dia sendiri tu cari. Kalau isteri dia pergi kursus 3 hari, tuan-tuan, seluar dalam tak pakai. Dia boleh ulang pakai seluar sama tu 3 hari tu, ulang pakai tu. Pasal apa? Tak tahu nak cari seluar kat mana. Sebab pilah buka-buka laci tu ada kalau tu. Tak tahu abang cari tak jumpa. Tu dia cerita lagi memang tu. Ni sopan dengan saya. Memang sebab tu orang lelaki-lelaki tak boleh duduk tanpa isteri dah. Dia kena ada orang manage je. Dan Allah jadi. Sebab tu saya kata sumber pahala untuk orang perempuan. Dia bukan payah buat untuk orang lain. Suami kita dia kena buat macam-macam untuk orang lain. Dia kena buat untuk bos dia, dia kena buat untuk orang tu, dia kena buat untuk masyarakat dia. Dia kena fikir tu kalau ada orang kematian, dia kena pergi urus kat sana. Kalau ada panggilan perang, dia kena pergi buat. Dia banyak buat urusan dekat luar tu suami kita. Kita Allah bagi gedung pahala kita duduk dalam rumah kita je. Tak payah duduk sibuk sana, tak payah sibuk sini. Dia kena fikir yang duduk dalam rumah dia. Siapkan ni, siap yang ni, buat itu. Yang duduk dalam rumah dia tu je gedung pahala dia. Tu orang perempuan Allah bagi. Faham tak ni? Kemudian tuan-tuan salih alaihi Muhammad, cuma orang perempuan keinginan dia tak sama macam orang lelaki-lelaki. Keinginan perempuan ni kepada apa ni? Dia kepada perhiasan-perhiasan. Tu ni, nak gelang lah, nak apalah, nak tu lah, nak cantik lah. Rumah nak kena hias lagu tu lah, nak ni cat warna ni lah tu. TV tu lah tu, tepi TV bubuh pasu bunga ni, bubuh tudung atas TV. Macam dia punya fikir tu, tuan-tuan. Sampai dalam tandas tu buat macam ni, boh yang ni lah apa semua dekat kabinet dapur macam ni apa semua. Laki kita ni tuan-tuan sekalian tak ada di rumah, tak apa. Tak ada. Air tak ada, tak apa. Dia lipat-lipat buah-buah bantai macam Biramli tu.
tuan-tuan. Tapi orang perempuan ni tak boleh, dia detail, dia nak yang tu nak masuk, itu mesti macam tu, macam ni, detail. Sebab orang perempuan ni macam tu Allah bagi dekat dia. Maka Allah bagilah nanti dekat syurga benda itu. Allah akan bagi benda yang dia suka kat dunia dulu, Allah akan bagi nanti dekat akhirat. Allah bagi istana yang cantik-cantik. Bukan rumah, qasrun. Qasrun ni apa ni? Istana Allah bagi dalam syurga ni. Batu bata dia bukan tak mainlah pakai gelang mah kat tangan. Tahu tak? Mah dia jadi bata rumah dia tu. Bukan sekarang ni. Kita beli cincin ada berlian kat atas kan, permata buah mata kat atas. Tuan-tuan, nanti bukan permata cincin ni. Permata ni jadi bata bilik dalam rumah dia. Lagu mana tu tak nak cerita. Itulah keadaan dia. Dia akan memenuhi keinginan yang tak mampu kita dapat waktu kita hidup di dunia tu. Sebab tu macam mana? Sabar. Kena sabar banyak, kena tahan banyak, kita kena bersabar dengan keinginan nafsu kita. Kita sedek curi lah. Ni rambut cantik ni ustaz ni, tak tunjuk kat orang kan? Tak payah tunjuk kat siapa? Suami aja. Betul, orang lain tak boleh tengok. Orang lain tak boleh tengok. Ni untuk suami kamu saja. Payah lah macam tu. Susah sangatlah dengan Islam ni. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Ni lengan pun tak boleh. Tak boleh. Lengan ni pun tak boleh. Pasal apa tak boleh? Curi. Kaki tak boleh. Semalam duduk sembang-sembang waktu duduk syuting tu kita. Ada anak saudara dia seorang pergi mengaji kafar. Balik kafar. Lepas tu balik kafar ni, cikgu dekat kafar tu beritahu, kaki tu aurat tu. Dia kata, kaki tu aurat, cikgu tu ajak. Dia balik di semangat budak tu, semua dia tegur. Dah. Maklum tu kaki tu maksiat tu. Maksiat dia kata. Maklum tu tu lengan tu pakai maksiat tu. Lepas tu lagi ada 2-3 orang duduk berjalan, orang bukan Islam dulu tu bila, tu maksiat tu. Sudah dia lebih tu mana seorang tu. Dia semangat kadang-kadang tu. Kita pasal apalah yang susah sangat semua. Dah sabar saja, nanti Allah bagi. Tak usah duk curi pasal apa. Mesti ada sebab dia. Kan Allah membuat jangan pakai tundur sanggul lebih tinggi apa semua ni. Lepas apa? Ada sebab dia. Kita tak payah duk curi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia kata apa? Pasti Allah tidak akan mensia-siakan kami. Lalu ibu Nabi Ibrahim kembali kepada anaknya. Nabi Ibrahim berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Ketika dia sampai di sebuah lereng, di celah lereng bukit sehingga mereka tidak melihatnya, maka dia pun menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah, kemudian memanjatkan doanya seraya mengangkat kedua tangannya seperti disebutkan dalam firman-Nya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal haram Rabbana liyuqimu salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman berhampiran rumahmu Baitullah yang dihormati, sehingga dengan ayatnya mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibu Nabi Ismail menyusu anaknya dan minum daripada bekal air tersebut. Lama-lama habislah bekal air itu. Ibu Ismail kehausan. Begitu juga dengan anaknya Ismail. Ibu Ismail memandang bayinya yang menangis sambil meronta-ronta. Lalu dia angkat anaknya itu kerana tidak sanggup memandang anaknya sedang kehausan. Dia menjumpai bukit Safa yang merupakan bukit terdekat yang ada di sebelahnya. Maka dia berdiri di atasnya, kemudian menghadapkan dirinya ke arah lembah seraya memandang ke sekitarnya. Barangkali dia dapat menjumpai seseorang, tetapi ternyata dia tidak dapat melihat seorang pun di sana. Ia turun ke bukit Safa. Lalu ketika sampai di lembah bawah, dia menyingsingkan baju kurungnya dan berlari kecil seperti berlarinya orang yang kepayahan, sehingga lembah itu dilewati olehnya. Lalu dia sampai ke Marwah. Maka dia berada di atas Marwah, kemudian menghadap ke arah lembah seraya memandang ke kelilingnya. Barangkali dia menjumpai seseorang, tapi ternyata dia tidak melihat seorang manusia pun. Hal ini lakukan sebanyak 7 kali. Kita duduk dengar dulu. Kita kata apa? Dia nampak macam ada air kat sana tu yang dia lari sana kan. Dalam hadis cerita, dia naik atas bukit Safa dan bukit Marwah tu nak tinjau kok ada orang lalu. Pasal kawasan itu sebenarnya ada perhampiran, itulah kawasan laluan. Orang nak pergi ke Syam, orang nak turun ke Hijaz, itu dia punya highway dia. Jadi dia nak cari kok ada orang lalu dekat situ. Maka dia lari-lari naik ke atas bukit Safa. Dia tengok
Ada tak orang tak nampak ada orang, lari pula pi. Waktu lari tu dia senteng kain dia, berlari-lari anak. Tu yang kita buat lari-lari anak di antara dua tembok hijau tu. Sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas menceritakan bahawa Nabi SAW pernah berkata, kerana itulah manusia melakukan sa'i di antara keduanya, ni Safa dan Marwah. Ketika Ibu Ismail sampai ke puncak Marwah, dia terdengar satu suara. Lalu dia berkata pada diri sendiri, tenanglah. Dia duduk seorang-seorang, dia dengan anak dia aja. Tiba-tiba dengar satu suara. Waktu tu rasa apa? Tenanglah. Apa ni? Takutlah ni suara siapa ni, tiba-tiba main ni, tiba-tiba ada ni. Siapa main ke, orang jahat ke, apa ke, jin ke, apa makhluk apa ke. Apa ni? Kita tenang dia. Kemudian dia memasang pendengarannya baik-baik dan ternyata dia mendengar adanya suara. Lalu dia berkata kepada diri sendiri, sungguhnya aku telah mendengar sesuatu. Nescaya di sisimu Ismail ada seorang penolong. Ternyata dia bersua dengan malaikat di sumur Zam-Zam. Malaikat itu sedang menggali tanah dengan kakinya atau dengan sayapnya hingga munculnya air. Ni hadis ni cerita tentang salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari. Yang sebut siapa ni? Yang cerita ni apa? Yang cerita ada malaikat yang pi hentak dengan kaki dia, korek dengan kaki dia ataupun korek dengan ujung sayap dia. Korek apa? Korek salih ala Sayyidina Muhammad, sumur Zam-Zam. Nah, salih ala Sayyidina Muhammad. Kita dengar Nabi Ismail ketuk kaki akhirnya keluar kan. Sebenarnya kisah dia ialah salih ala Sayyidina Muhammad, yang mengorek itu ialah malaikat. Lalu salih ala Sayyidina Muhammad, maka ibu Ismail membuat kolam dan mengisyaratkan dengan tangannya. Lalu dia mencedok air tersebut dengan kedua tangannya untuk dimasukkan ke dalam bekas air minumnya. Sedangkan sumur Zam-Zam terus memancar setelah ibu Ismail selesai mencedoknya. Dia duduk cerita, bila keluar air itu, oh dia punya seronok lah. Lalu dia letak dalam bekas. Dia takut itulah takat air yang ada. Rupanya air itu terus memancar. Ibnu Abbas menyambung ceritanya lagi. Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Sekiranya dia membiarkan Zam-Zam atau tidak mencedok sebahagian daripada airnya, maka Zam-Zam itu akan menjadi mata air yang mengalir. Ibu Ismail minum air Zam-Zam dan menyusui anaknya. Maka malaikat itu berkata kepadanya, janganlah kamu takut tersia-siakan, kerana sungguhnya di sini ada sebuah rumah milik Allah yang kelak akan dibangunkan oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan penduduk rumah ini. Tersebutlah bahawa rumah itu Baitullah masih berupa tanah yang menonjol ke atas mirip dengan gondokan tanah, yang di bukit kecil. Apabila datang banjir maka ia mengalir ke sebelah kiri dan kanannya. Itu bekas Kaabah tu dia macam tu. Jadi kalau hujan turun tu air pergi kiri kanan. Itu tapak Kaabah tu. Ibu Ismail masih berada dalam keadaan demikian sehingga melalui kepada mereka sebuah serombongan orang daripada kabilah Jurhum dan salah satu keluarga daripada kabilah Jurhum yang datang kepadanya melalui jalur Bukit Kidak. Mereka turun beristirahat di bahagian bawah Mekah. Lalu mereka melihat ada burung-burung yang terbang berkeliling. Maka mereka berkata, sungguh burung-burung ini benar-benar menumpukan sumber air. Menurut kebiasaan kami di lembah ini tidak ada air. Lalu mereka mengirimkan seorang atau dua orang pelari mereka, dan ternyata mereka menemukan adanya air. Kemudian pelari itu kembali dan menceritakan kepada rombongannya bahawa di tempat tersebut memang ada air. Lalu rombongan itu menuju ke sana. Itu cerita dia. Nah, yang macam mana boleh jadi orang ramai dekat Mekah tu, kes tu. Bila depa ni lalu, depa tengok ada burung duk terbang melaju gitu. Biasanya kalau burung terbang-terbang ni mesti ada tanda, mesti ada air kat bawah dia. Lalu pergi hantar orang pasal biasa tengok kat sini tak ada air. Lalu tiba-tiba tengok subhanallah ada air. Lalu depa minta untuk duduk dekat situ. Depa jadikan tempat itu kawasan perumahan depa. Pasal tempat depa tu telah ditenggelami banjir di satu tempat di Hijaz tu. Lalu depa pergi duduk dekat situ. Maka akhirnya di situlah yang jadinya tempat yang disebut sebagai Mekah sampai ke hari ini. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh baca sendiri kisah tu. Panjang sangat kisah dia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh terus membaca sendiri nanti insya-Allah, kisah yang sampai akhirnya membina Kaabah pada muka surat 9. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, pada saat itu juga keduanya mulai membina Baitullah. Itu kisah dia pembina Baitullah. Salih ala Sayyidina Muhammad.
Daripada atas. Ketika Nabi Ismail membuat anak panahnya di bawah sebuah pohon berhampiran sumur Zam-Zam, Nabi Ibrahim datang menghampirinya. Nabi Ismail melihatnya, lantas dia segera bangkit menyambutnya dan melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dan seorang anak kepada ayahnya. Bila lama tak bersua lalu berjumpa. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Hai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail menjawab, "Apakah perintah Tuhanmu itu?" Nabi Ibrahim balik bertanya, "Mahukah engkau membantuku?" Ismail menjawab, "Dengan senang hati aku akan membantu ayah." Nabi Ibrahim berkata, "Sungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku membangunkan sebuah rumah, yakni Baitullah di sini, seraya mengisyaratkan kepada sebuah gundukan tanah tinggi yang lebih tinggi daripada tanah yang ada di sekitarnya." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, pada saat itu juga keduanya mulai membina Baitullah. Nabi Ismail mencari batu-batuan, manakala Nabi Ibrahim yang membangunkannya. Ketika bangunan mulai tinggi, Ismail datang membawa batu ini, yakni makam Ibrahim, lalu meletakkan untuk dijadikan sebagai tangga Nabi Ibrahim selama membuat binaan. Maka Nabi Ibrahim berdiri di atasnya sambil membina, sedangkan Nabi Ismail turut menyediakan batu-batunya, seraya keduanya mengucapkan doa berikut yang firman-Nya, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi mengetahui. Ibnu Abbas menceritakan lagi bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus membangunkan Kaabah sehingga berputar merampungkan sekelilingnya seraya mengucapkan doa yang sama. Sambil duduk bangkit tu, sambil duduk baca doa tu, pusing akhirnya jadi Kaabah yang macam kita tengok sekarang ni. Tu Kaabah yang telah di-refurbish, yang telah diperelokkan duduk dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, bukan sama yang macam dibina oleh Nabi Ibrahim dulu ni, dah berubah dah. Baik, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada doa yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 128. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan, macam disebut tadi ni, insya-Allah untuk buku ni apa ni ada dekat kat mana ni tu, kat belakang ke, tak nampak meja pun. Dan apa ni, kita juga ada buat jualan susu. Saya ni nak minta tolong tuan-tuan sikit ni. Saya harap pakat-pakat tolong saya lah. Saya duk mencari, saya kena cari 30,000 sebulan untuk madrasah saya tu, untuk urusan apa ni, pengurusan madrasah. Overhead saya tiap-tiap bulan sebanyak 30,000. Jadi yang ni saya tak minta duit ni, saya nak minta tuan-tuan sebab saya buat projek dana untuk projek ni. Saya buat susu kambing ni sebab saya suka minum susu. Susu banyak-banyak susu kambing yang paling bagus sekali. Dia ada, saya tak tahulah, kita dah buat kajian-kajian untuk compare, susu kambing ni sangat istimewa rupanya. Dan saya masukkan beras perang. Beras perang ni tujuan dia untuk tutup bau susu kambing tu. Dan beras perang ni bertujuan untuk bagi kenyang perut. Kita minum tu perut kita kenyang dengan beras perang tu. Sesuai lah anak-anak kita nak pergi sekolah pagi-pagi, ataupun kita nak sahur bulan Ramadan ni, sangat cantik. Kemudian saya buat kempen untuk sahur minum susu ni. Kemudian anak-anak kita nak pergi sekolah, kita nak pergi apa semua sebagainya, nak malam-malam nak minum, kalau lapar tengah malam minum. Kemudian saya masukkan kurma untuk ganti gula. Jadi orang-orang kecil manis pun boleh minum insya-Allah, bismillah. Kemudian dan saya masukkan apa ni, ginkgo biloba untuk otak, untuk bagi kecergasan otak. Tuan-tuan, tapi saya tak payah ceritalah kelebihan-kelebihan dia, tak pandai saya nak cerita. Saya minta tuan-tuan tolong beli seorang satu untuk bantu dana madrasah saya, itu je. Beli satu, bantu. Kalau tuan-tuan rasa sedap, tuan-tuan beli. InsyaAllah bismillah sedap. Cuma saya minta tuan-tuan buat dalam cawan, jangan buat dalam gelas, buat dalam cawan. Buat dalam gelas dia hilang rasa dia. Dia buat tu dia untuk cawan saja, saiz cawan. Tuan-tuan dapatkan kat luar sana. Yang maju ini PU Ramadan. PU Ramadan, dia ejen saya untuk kawasan Selangor ni. Tuan-tuan beli pada dia, tuan-tuan ambil telefon dia, nanti tuan-tuan habis ke, nak beli, nak refill ke, nak beli lagi sekali ke, tuan-tuan telefon dia, nanti dia hantar ke, dia buat macam mana ke, tengok. Ada dekat belakang sana. Tuan-tuan tolong saya lah. Saya harap tuan-tuan pekat-pekat beli seorang satu lah. Dan demikian juga buku ni pun ada tabung kat belakang sana, tuan-tuan masukkan dekat dalam tabung tu, harga dia insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.